Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Dan seterusnya sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak terhingga. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan menyambung kembali kuliah tafsir Al-Quran bagi siri yang kelima. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan tentang pentafsiran ayat kedua surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang yang beriman itu ialah apabila mereka disebutkan nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah diri. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, menerusi kitab tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab memetik pandangan Sayyid Qutb yang menyatakan bahawa dalam ayat kedua ini lafaz innama menunjukkan kepada unsur batasan, iaitu hanya orang yang mempunyai sifat-sifat yang dinyatakan dalam ayat tersebut dinamakan sebagai mukmin. Untuk makluman sidang pendengar sekalian, Sayyid Qutb ialah seorang ilmuwan Islam yang berasal dari Mesir. Sayyid Qutb menyatakan lagi bahawa iman tidak mungkin akan tertegak tanpa disertai dengan sifat-sifat yang dinyatakan dalam ayat kedua surah Al-Anfal ini. Manakala bagi kalimah zikr, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan dalam kitab tafsirnya bahawa pada mulanya kalimah ini bermaksud menyebut dengan lidah. Tetapi makna kalimah ini kemudiannya berkembang menjadi mengingati. Walau bagaimanapun menurut beliau, amalan mengingati sesuatu perkara itu sering kali membuatkan lidah menyebutnya. Oleh itu, tafsiran ayat kedua surah Al-Anfal ini mencakupi perbuatan menyebut tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, keadaan syurga dan nerakanya, rahmat dan seksaannya, serta perintah dan larangannya. Seterusnya ialah kalimah wajilat. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahawa kalimah ini berasal daripada perkataan wajal yang bermaksud kegentaran hati ketika menghadapi suatu keagungan yang dapat menjatuhkan hukuman atau mencabut nikmat. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab memetik pandangan daripada Sayyid Qutb yang menyatakan bahawa ungkapan wajilat qulubuhum menggambarkan getaran perasaan yang menyentuh hati seorang mukmin ketika diingatkan mengenai Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala, termasuklah perintah dan larangannya. Ketika itu jiwa mukmin tersebut dipenuhi dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lantas perasaan takut pun muncul dalam dirinya dan tergambar segala perbuatan dosanya. Perkara ini mendorong mukmin tersebut
untuk melakukan amalan saleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hamka menerusi kitab tafsirnya Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Beliau menyatakan bahawa jika hati seseorang itu tidak gemetar apabila nama Allah Subhanahu wa taala disebut oleh orang lain, maka imannya belum lagi sempurna dan keikhlasannya juga tidak diambil kira. Ini kerana apabila nama Allah Subhanahu wa taala disebut, sepatutnya terbayanglah dalam fikiran orang yang beriman tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengadakan, Maha menghidupkan dan Maha mematikan dan melenyapkan. Ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kerana disebut namanya sahaja, tetapi perlulah disertai dengan memikirkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu akan berasa takut jika umurnya berakhir sedangkan dia belum lagi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitab tafsirnya Tafsir Al-Misbah memetik pandangan Tahir Ibn Ashur, iaitu seorang ulama yang terkenal dalam bidang tafsir Al-Quran dan maqasid syariah dari Tunisia, yang menyatakan bahawa penambahan iman itu lahir kerana ayat Al-Quran ini mengandungi mukjizat dan bukti kebenaran, sehingga setiap ayat yang diturun atau didengari secara berulang kali dapat menambahkan keyakinan orang yang mendengarnya mengenai kebenaran maklumat yang disampaikan oleh Al-Quran, dan maklumat tersebut datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, apabila ayat Al-Quran dibacakan oleh sesiapa pun kepada orang mukmin, maka ayat Quran tersebut akan menambahkan iman mereka. Ini kerana orang mukmin telah pun mempercayai sebelum ayat tersebut dibacakan kepada mereka, sehingga setiap kali mereka mendengarnya, wawasan mereka kembali terbuka luas dan terpancar lebih banyak cahaya ke dalam hati mereka. Bahkan kepercayaan itu menghasilkan rasa tenang dalam menghadapi segala sesuatu, sehingga melahirkan sifat berserah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitab tafsirnya An-Nur mentafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahawa orang beriman menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berserah diri kepada sesuatu yang lain. Mereka bertawakal dan beramal soleh dengan sepenuh hati di samping mengerjakan amal ibadah. Hanya sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Insya-Allah kita akan sambung pada siri yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.